الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. Okey, kita balik semula kepada surah Ahzab. Syukur Alhamdulillah. Cepat lagi kita teruskan hari ini. Siapa Kak Sum yang nak menghuraikan tentang surah Ahzab daripada ayat berapa, Kak Sum? Ustazah tidaklah menghuraikan, hanya bercerita sedikit mengenai perang Ahzab ya. Okey. Silakan Kak Sum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita hari ini dalam kuliah tadabbur Al-Quran berpadukan buku di bawah tajuan kisah-kisah Al-Quran oleh Syarif Abdul Rahman. Hari ini saya mohon pada kawan-kawan supaya dapat mencelahlah kalau sekiranya penyampaian saya ini tidak teratur dan tahu atau tidak boleh difahami. Hari ini kita membincangkan surah Al-Ahzab mengenai perang Ahzab. Surah Al-Ahzab ini mengandungi 73 ayat yang diturunkan di Madinah. Ahzab bererti perang Ahzab bererti perang yang melibatkan gabungan sekutu-sekutu kafir yang menyerang orang-orang Islam di Madinah. Nabi SAW diperintahkan berhijrah ke Madinah kerana di Mekah Rasulullah telah menerima tentangan dari puak musyrikin dan Allah memerintahkan Rasulullah berpindah ke Madinah. Semasa Rasulullah berhijrah ke Madinah telah sedia diduduki oleh kaum-kaum Arab dan orang-orang dan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini telah mendatangi Madinah kerana mereka ni menurut kitab mereka bahawa mereka menunggu kedatangan Nabi akhir zaman yang seperti yang tercatat dalam kitabnya. Ketibaan Rasulullah di Madinah disambut baik oleh penduduk tempatan dan Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum dari Mekah dan kaum Ansar dari Madinah. Orang-orang Yahudi dan kaum-kaum lain yang tidak Islam, Rasulullah membuat perjanjian damai di antara mereka di mana mereka hendaklah saling membantu. Sekiranya kaum Yahudi diserang oleh puak luar, orang-orang Islam bolehlah membantu mereka, dan begitu juga sebaliknya di mana kalau orang-orang Islam yang diserang oleh orang-orang dan pihak Yahudi dan kaum Yahudi membantu orang-orang Islam. Surah Al-Ahzab ini saya terus ke ayat ke-9 mengenai perang Al-Ahzab. Ayatnya berbunyi ya ayyuhallazina amanu kena baca kita tengok Quran. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi
alaikum ijja'ukum junudan أجكم arsalna alaihim warihan wa junudun wa junudan جنودا lam لم تروها tarawha wa kana Allahu bima إنهم ta'maluna تعمل basira. بصير. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat yang dikurniakan kepada kamu. Datang kepada kamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang kamu tidak dapat melihatnya. Ayat ayat ini adalah ayat menceritakan kisah terakhir perang Al-Ahzab, di mana ayat ini membawa berita gembira kepada Rasulullah ya, atas pertolongan Allah bahawa perang Ahzab ini telah dimenangi oleh umat Islam. Setelah walaupun umat Islam memenangi peperangan ini, tetapi mereka telah melalui berbagai rintangan dan penderitaan. Perang Ahzab berlaku pada 5 Hijrah bulan Syawal dalam keadaan dalam musim sejuk yang amat ketara. Kita biasa mendengar apa tu, Madinah ni kalau musim sejuk hampir mencecah 5 Celsius. Berlakunya perang Ahzab ini bermula apabila Rasulullah mengadakan ziarah kepada Bani Nadir. Walaupun Bani Nadir ini nampak pada zahirnya menyambut kedatangan Rasulullah dengan keadaan yang baik, tetapi mereka mempunyai dendam di hati mereka sehingga mereka sudah bersedia berpakat untuk membunuh Nabi dengan cara menyediakan batu besar dari sebuah bangunan untuk menolak kepada Nabi. Tetapi peristiwa ini telah diberitahu kepada Nabi melalui malaikat. Allah memberitahu kepada malaikat supaya Rasulullah dapat menyelamatkan diri. Selepas peristiwa ini diketahui oleh Nabi akan penganiayaan terhadap Rasulullah, maka Rasulullah berasa marah kepada Bani Quraizah hingga mengambil keputusan untuk menghalau Bani Nadir keluar daripada Madinah. Akibat daripada pengusiran Bani Nadir daripada Madinah, puak-puak Bani Nadir ini menaruh rasa dendam yang amat sangat kepada Rasulullah dan mereka bercadang mengumpulkan bani-bani di sekitar Madinah yang bukan Islam untuk menyerang Rasulullah. Saya nak bayangkan ya, kedudukan Madinah, Mekah, Madinah dan Khaybar. Bahawa Bani Nadir itu telah dihalau ke arah Khaybar. Kalau kita bandingkan kedudukan tempat-tempat ini, kita boleh katakan Mekah tu seperti Kuala Lumpur, Madinah tu seperti negeri Kedah dan Khaybar tu di utara Thailand sana. Jadi kita boleh agak perjalanan sana seakan-akan begitulah. Lagi ya. Hasrat Bani Nadir untuk menyerang Rasulullah di Madinah ini mereka telah membuat pakatan dengan musyrikin Mekah. Walaupun kita bayangkan ya, Khaybar dan Mekah itu terlalu jauh, tapi mereka oleh sebab dendam kesumat kepada Rasulullah, mereka sanggup berpakat walaupun keadaan jarak yang berjauhan. Di Mekah, Bani Nadir berjumpa dengan ketua pasukan musyrikin, iaitu yang dipimpin oleh
oleh apa Sufyan, ni, Abu Sufyan. Sufyan bin Harb. Hmm. Setelah mereka berbincang-bincang mengapa mereka mengajak untuk menyerang Rasulullah, kerana mereka mempunyai perasaan yang sama, iaitu semua kepakatan musyrikin dan Yahudi dan kabilah-kabilah yang bukan Islam itu memang berhasrat untuk membunuh Nabi. Jadi mereka bersetuju dengan pakatan yang dibuat oleh Bani Nadir. Dengan dalam pakatan itu, pihak musyrikin menyediakan tentera 4,000 tentera berjalan kaki, 1,000 ke 500 tentera berunta dan 300 tentera berkuda. Selain daripada kaum musyrikin di Mekah yang masuk dalam pakatan ini, mereka juga mengajak Bani Ghasafan yang juga bilangan Bani Ghasafan ini pun besar bilangannya, dan dia pun bersetuju untuk berserta dalam himpunan himpunan perang Ahzab ini, dan dia menjadikan 2,000 tentera yang dipimpin oleh Hunayyah bin Haisan. Selain daripada kabilah-kabilah tersebut, bani-bani lain juga yang turut serta ialah Bani Sa'ad, menyediakan 6,000 tentera, dan juga bani-bani lain. Bani-bani lain tu Bani Asad, Bani Murrah, yang mereka dapat menyediakan angkatan tentera mereka hingga mencapai 10,000 orang. Bilangan ini adalah melebihi penduduk Madinah itu sendiri. Pakatan ini telah diketahui oleh Rasulullah, dan dalam masa yang sangat dekat, dikatakan dalam masa 7 hari mereka telah bersedia untuk menyerang Madinah. Walaupun masa yang terlalu singkat, Rasulullah pun mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk berbincang dan musyarat bagaimanakah buat muslimin boleh dapat mengalahkan tentera Ahzab ini. Dan dalam pertemuan sahabat-sahabat Nabi itu, ada sahabat Nabi yang dipanggil, iaitu Salman Al-Farisi yang berasal dari Farsi. Salman Al-Farisi mencadangkan bahawa dia membuat bandingan di negeri Farsi, bahawa kalau jika penduduk negeri itu kurang daripada penyerang tentera, hendaklah kita membuat parit supaya dapat kita bertahan daripada dalam negeri sendiri. Idea ini Rasulullah telah menerima cadangan ini dan mengajak sahabat menggali parit. Bayangkannya, dalam keadaan ini, dalam musim sejuk, dalam keterbatasan makanan dan alat-alat untuk menggali parit adalah sangat berkurangan. Cuma penggalian parit itu hanya menggunakan tradisional lah, kita kata cangkul, dan tak ada pun ada alatan yang canggih yang boleh membantu. Mereka menggunakan tenaga sendiri, tenaga sahabat-sahabat. Dalam penggalian parit ini, Rasulullah juga turut bersama menggali parit. Tidaklah membiarkan sahabat-sahabat saja yang mengerjakan. Dikatakan penduduk Madinah adalah terdiri daripada 3,000 orang, tetapi yang bertugas untuk menggali parit itu hanya 1,000 orang. Parit kedudukan Madinah ini adalah dikelilingi oleh bukit-bukit
dahulu parit itu digali melalui jalan masuk yang ke arah utara. Dan Rasulullah menetapkan lakaran parit itu yang perlu digali, iaitu daripada kiri kanan yang berbukit itu dan sedikit ke arah selatan. Dan panjang parit yang digali itu ialah 2 kilometer dan lebarnya 7 meter dan dalamnya 5 meter. Jadi kelebaran parit itu dijangkakan tidak boleh dilangkahi oleh kuda-kuda. Jadi sekiranya mereka melakukan demikian adalah akan menjadi korban termasuk dalam parit. Untuk menggali parit, untuk menyediakan parit itu Rasulullah menyediakan berkumpulan tiap-tiap berkumpulan untuk supaya parit itu boleh boleh disudahkan dalam masa yang dijangkakan. Hanya mengambil masa 7 hari. Bayangkan ya, dalam keadaan yang sangat terdesak. Dalam semasa penggalian parit ini, semasa penggalian parit ini banyaklah peristiwa berlaku, iaitu sahabat-sahabat terlalu lemah dan kekurangan makanan. Sahabat pernah mengadu pada Nabi dalam keadaan lemah, dalam kekurangan makanan, dan Nabi juga menunjukkan yang diri mereka juga begitu juga lemah dan sangat menghadapi kelaparan. Dan pernah ada seorang sahabat Nabi itu yang tidak sanggup menengok keadaan sahabat-sahabat dan Rasulullah menanggung kelaparan. Dia mengajak Rasulullah pada satu hari untuk makan di rumahnya. Tetapi sahabat ini hanya mengajak Rasulullah saja, tidak sahabat-sahabat yang lain. Memandangkan makanan yang ada di rumah sahabat ini terlalu sedikit. Tetapi Rasulullah mengumumkan kepada sahabat-sahabat lain untuk jemput datang ke rumah sahabat tu. Tetapi jadi menjadikan sahabat yang mengajak makan itu adalah menjadi panik kerana bimbang tak cukup makanan. Inilah masa inilah Allah menurunkan mukjizatnya, yang bahawa makan yang sedikit itu mencukupi semua tentera yang menggali parit. Selain daripada itu juga Rasulullah dalam masa menggali parit ini, Rasulullah sahabat-sahabat menemukan batu besar yang tidak boleh dipecahkan dan menghalang proses penggalian. Dan berita ini juga disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah berbuat sesuatu, di situlah juga Allah menunjukkan mukjizatnya. Rasulullah mengetuk batu itu dengan mengeluarkan, dan semasa ketukan itu mengeluarkan cahaya sebanyak 3 kali. Dan sahabat-sahabat bertanya, apakah maknanya cahaya-cahaya yang dipancarkan itu? Lalu Rasulullah menjawab bahawa akan datang, bahawa negeri-negeri Farsi, negeri-negeri ada 3 negeri Tazah, saya tak ingat lagi. Negeri Farsi, negeri Yaman akan tertakluk kepada negara Islam, kepada orang-orang Islam. Ada lagi satu negeri. Dalam penggalian parit itu, setelah selesai penggalian parit itu, Rasulullah menyediakan kem-kem tahanan berkuda supaya sepanjang parit itu ada pertahanan yang berlaku. Sekiranya musuh menyerang, dapat dijejak dengan cepat. Dalam masa 7 hari itu, bila sampai ketikanya tentera Ahzab telah datang ke Madinah untuk membuat serangan.
dan mereka mendapati sesuatu yang mengejutkan dan tidak pernah mereka fikirkan bahawa tentera muslimin telah menyediakan parit-parit yang sebegitu rupa, dan penggalian parit-parit ini tidak pernah berlaku sebelum ini di sepanjang peperangan yang berlaku sama ada di Madinah atau di Mekah. Jadi mereka tentera Ahzab itu berhimpun di luar di seberang parit sambil menunggu apakah tindakan yang akan diambil. Bagi penduduk-penduduk Madinah yang ada dalam kota Madinah itu, di sekeliling parit itu, semua Rasulullah memerintahkan mereka itu duduk di dalam parit dan meninggalkan rumah-rumah masing-masing. Dan Rasulullah mengaturkan kedudukan bahawa orang wanita, orang-orang tua dan kanak-kanak ditempatkan di satu kawasan benteng-benteng yang telah dibina untuk mereka. Dan jaraknya kedudukan wanita dan kanak-kanak dan orang tua ini dengan tempat tentera laluan di parit itu adalah jauh juga. Jadi lebih kurang dikatakan 16 kilometer. Jadi mereka itu kalau ada penyerangan, insya-Allah tidaklah berada dalam lindungan keselamatan. Kedatangan tentera Ahzab di kawasan luar, di kawasan seberang parit itu tidak dapat melakukan apa-apa serangan kerana tidak menyangkakan penyediaan tentera muslimin sebegitu rupa. Jadi mereka tidak ada apa-apa tindakan yang dibuat atas penyerangan kepada tentera muslimin. Jadi oleh kerana mereka itu tunggu agak dalam sejarah menyatakan bahawa mereka menunggu itu hampir sebulan dan mereka menjadi bosan. Tetapi ada juga tentera Bani Nadir yang biasa duduk di Bani Nadir cuba-cuba untuk melepasi parit supaya mereka dapat berjumpa dengan kabilah Yahudi yang masih berada di Madinah, iaitu Bani Quraizah. Bani Quraizah ini ia sebenarnya telah tidak mengambil bahagian dalam penyerangan ini kerana mereka telah berbuat janji setia dengan Rasulullah. Walau bagaimanapun desakan daripada Bani Nadir untuk mengajak sama-sama Bani Quraizah itu menyertai pakatan, akhirnya Bani Quraizah itu juga belak juga kepada perjanjian. Dalam semasa percubaan Bani Nadir untuk masuk ke dalam kawasan Madinah, dan oleh sebab dia tu biasa duduk di kawasan Madinah dan dia tahu selok-belok bagaimana boleh dia masuk ke dalam kawasan Madinah, maka dia telah berjaya bersama lima orang kawannya, 5 orang tenteranya. Jadi pertempuran perdebatan berlaku antara panglima perangnya dengan Bani Quraizah, dan hingga menyebabkan peristiwa itu diketahui oleh Rasulullah. Dalam pengantaran, dalam kemasukan tentera Bani Nadir itu ada seorang tentera Arab yang sangat kuat, yang umurnya telah lanjut hingga 80 tahun tetapi sangat gagah. Dan dia menawarkan sesiapa daripada tentera muslim yang mahu mengalahkan dia. Pada mulanya tak ada siapa tentera muslimin yang berani menyambut cabarannya. Lalu Saidina Ali
berkata pada Rasulullah supaya dia menawarkan diri untuk menyahut cabaran panglima itu. Tetapi Nabi pun rasa khawatir kerana telah diketahui kekuatan tentera itu, walaupun umurnya telah lanjut, tapi dia sangat gagah dan memandangkan Ali sangat muda masa tu, yang baru berusia 25 tahun. Jadi tetapi akhirnya Rasulullah mengizinkan Ali untuk bertembung dengannya dan Rasulullah mendoakan. Dalam pertembungan itu sangat sengit hingga tidak nampak apa yang berlaku ketika itu. Tetapi akhirnya Rasulullah mendengar seruan takbir yang menunjukkan bahawa Ali telah berjaya membunuhnya. Tentera yang dimaksudkan itu ialah Amru bin apa salah? Amru ibn Wud yang berjaya dibunuh oleh Saidina Ali. Oh, yang kuat tadi tu nama Amr bin apa? Wud. yang kuat. Amr. Anda sebut dia Amr ibn Wud yang berjaya dibunuh oleh Saidina Ali. Yang umur 80 tahun tu. Ya, Ustazah. Subhanallah. Masya-Allah. Apa lagi tu saya? Peperangan. Jadi peperangan ini oleh sebab rasa bosan penyerang tentera Ahzab yang tidak dapat mengambil tindakan selanjutnya. Jadi mereka telah berazam untuk meninggalkan Madinah dan di akhir penungguan mereka itu, iaitu Allah telah menurunkan, itulah ayat yang ke-9 tadi mengatakan bahawa Allah telah memberi pertolongan. Dengan menurunkan angin taufan yang sangat kuat hingga memecah belahkan kabilah-kabilah dan memusnahkan kemah-kemah mereka. Dan Abu Sufyan juga mengambil keputusan untuk meninggalkan perang Ahzab itu dan menyeru kabilah-kabilah mereka juga meninggalkan Madinah. Dalam peperangan ini nak disebutkan juga bahawa Rasulullah tidak saja menghadapi penyerangan tentera Ahzab, tetapi Rasulullah juga menghadapi karenah-karenah kaum munafik yang berada dalam masyarakat Madinah itu sendiri. yang kita biasa tahu, iaitu Abdullah bin Ubay yang biasa yang menghasut sahabat-sahabat Nabi supaya meninggalkan peperangan itu. Dan klimaks daripada menghadapi peristiwa ini ialah Rasulullah juga bimbang akan keberadaan tentera Quraizah di dalam masyarakat Madinah itu akan menimbulkan kesan-kesan yang kurang baik terhadap masyarakat di situ ketika itu. Tambahan pula puak-puak munafik telah membuat helah yang berbagai-bagai untuk meninggalkan pertahanan-pertahanan di kawasan Parit. Seperti yang telah dalam ayat 12, Allah berfirman, وإذ يقول المنافقون وإذا يقول الذين المنافقون والذين
Wa id yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Allah juga banyak menceritakan bahawa helah-helah kelakuan orang munafik itu yang disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ini, ayat seterusnya. Jadi di akhir, walaupun Rasulullah menghadapi kerenah-kerenah dan keadaan suasana yang sangat mencemaskan, tetapi pertolongan Allah tetap ada. Akhirnya peperangan ini tidaklah menjadi satu peperangan yang besar yang bertarung berdepan, tetapi Allah Allah memberi pertolongan kepada kaum muslimin dengan keadaan yang tidak disangka-sangka, iaitu Allah telah memusnahkan penempatan tentera Ahzab dan mereka telah meninggalkan Madinah. InsyaAllah sampai di situ saja. Semoga kalau kawan-kawan yang nak mencelah bolehlah menambah ataupun Ustazah nak membetulkan, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak So. Dan kita nak fokus tengok kepada mukjizat yang terdapat dalam peperangan Ahzab yang Kak Sum cerita tadi kan. Ada di antaranya Kak Sum cerita tadi tentang mukjizat Nabi pada masa berlaku perang Ahzab itu. Kalau kita nak fokuskan, mungkin ada 3-4 lah. Pertama Kak Sum pun ada sebut tadi tentang muka bumi di Madinah tu kan. Mana dia muka bumi di Madinah tu dia berbatu-batu. Macam kita kata susah lah kalau kita nak korek, nak buat apa? Nak buat parit tu memang susah. Tapi maknanya Allah memberi kepada penggali ini, mana mereka hanya menggunakan kudrat yang ada di samping. Maknanya mereka memang macam Kak Sungguh tadi mengalami kelaparan yang sangat melampau lah. Tapi mereka boleh menggali dengan hanya menggunakan kudrat yang ada. Kemudian tentera di Khandaq pula dikatakan hanya makan segenggam gandum. Mana segenggam gandum? Makanlah ke mana, dibuat apa agaknya gandum tu, takkan ambil gandum tu tanpa buat apa-apa tu masuk mulut tak? Mana dikatakan makan segenggam gandum yang dicampurkan dengan lemak untuk menghilangkan kelaparan. Itu saja. Jadi makanan yang macam tu memang sulitlah untuk nak ditelan kan. Tapi sekejap lagi datanglah apa kita kata mukjizat Allah, itu salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Yang dibawa cerita, mereka ini mengeluh kelaparan kepada Rasulullah, lalu kami menunjukkan seketul batu di perut. Lalu Rasulullah menunjukkan seketul batu di perut. Makna tanda apa kelaparan yang melampau lah, sehingga tubuh cengkung dan melengkung. Maka tubuh tu diikat dengan batu untuk mengurangkan lah, untuk menegakkan tulang belakang. Rasulullah pula menunjukkan ada 2 ketul batu
yang diikat pada tubuhnya. Rasulullah sendiri 2 ketul batu diikat pada tubuh dia kerana terlalu lapar dan terlalu melengkung tubuh baginda berbanding para sahabat. Kemudian Jabir bin Abdullah ini masa kesian lah. Macam kat suri kita tadi lah. Ini Jabir ni sahabat ni. Sahabat Jabir bin Abdullah masa kesian dengan keadaan Rasulullah yang kelaparan, maka dia pun sembelih kambing. Seekor aja kambing dan isterinya memasak gandum. Selesai masak, Jabir bin Abdullah ini pergi berjumpa Rasulullah dan berbisik je agar datang ke rumahnya. Rasulullah bisik, Jabir berbisik je kepada Rasulullah supaya datang ke rumah dia. Kalau boleh pun bawa lah beberapa orang sahabat je. Ni kalau nak kira kan 1,000. 1,000 tentera ni. 1,000 orang untuk makan. Kemudian sengaja dirahsiakanlah jemputan tersebut kerana juadah disediakan itu tak dapat menampung lah untuk semua tentera. Tapi sebaik saja baginda mendengar jemputan itu, Rasulullah lah yang jemput. Terus baginda berdiri di hadapan tentera Khandaq yang seramai 1,000 orang tu sambil mengajak mereka semuanya makan. Maka kesemuanya pun hadir dan makan bersama-sama sehingga kenyang. Selesai mereka menikmatinya, juadah yang disediakan oleh Jabir masih lagi berbaki daging kambing beserta adunan tepung untuk roti. Itulah yang berlaku pada Nu'man bin Bashir waktu menghantar segenggam kurma. Ini berlaku pada Nu'man bin Bashir dihantar segenggam kurma kepada ayah dan pakciknya. Kebetulan Nabi berada berhampiran dengannya. Lalu meminta kurma tersebut. Setelah diberikan, baginda meletakkan kurma di atas sehelai kain dan memanggil semua tentera di Khandaq itu untuk menikmatinya. Setelah selesai dimakan, ternyata kurma yang segenggam itu masih berbaki, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya itu, sehingga melimpah ruah. Itulah dia antara mukjizat pada masa berlaku peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq ini. Mukjizat buah kurma tadi dan mukjizat Jabir bin Abdullah yang menyembelih hanya seekor kambing. Apabila ini boleh dinikmati oleh semua tentera Ahzab yang seramai 1,000 orang. Okey, selain daripada itu mengenai ukuran parit Khandaq, ukuran parit berapa agaknya? Tadi Kak Som kata apa? Parit ni? Ukuran dia? 2 kilometer panjang, 7 meter lebar, 5 meter dalam. 2 kilometer kan panjang. Nampak ni? Ada catatan lah mana yang mengatakan kalau ini ada pendapat daripada Syekh Ghazali Asy-Syanqiti dari sejarah. Itu dia punya tinggi 9.1 meter. Dia punya lebar tinggi 9.1 meter, lebar 18.3 meter. Ini lebar lah, kita tengok kalau yang pertama ni. Pendapat kedua daripada Al-Wakil, dia kata 3 meter, 3 meter. Tinggi 3 meter, panjang pun 3 meter. Pendapat Syekh Muhammad Bashamil, itulah tingginya 3.2 meter. Lebarnya 4.1 meter. Itulah jawapan ni. Saya kata ukuran parit Al-Khandaq. Ikut pendapat lah. Ini ahli sejarah lah.
Tadi Pak Kak Som sebut ada bahagian utara kan? Bahagian utara. Bahagian utara tadi apa? Tentera Bahagian Nadir, utara. Nadir dihalau ke Khaybar. Hmm. Betul tentera pula. Bani Nadir dihalau ke Khaybar. Khaybar kan? Itu ada Kak Som sebut ada di bahagian utara daripada Madinah tu kan. Lokasi yang terdedah kepada serangan luar kan. Manakala bahagian timur, barat dan selatan Madinah, timur, barat, selatan Madinah secara semula jadinya terkepung dengan bukit-bukit. Mana bahagian utara tu lah yang tak ada bukit kot. Mana terdedah kepada serangan luar. Bahagian timur, barat dan selatan Madinah secara semula jadinya terkepung dengan bukit-bukit dan pokok-pokok seperti benteng. Jadi tentera Islam daripada Muhajirin mula menggali parit dari tempat yang dikenali sebagai Ratij, bukit yang terletak di jalan Abu Bakar As-Siddiq pada hari ini. Hari ini kat tempat tu adalah jalan Abu Bakar As-Siddiq. Daripada situlah bermulanya. Sehingga ke Bukit Zubab. Ini dibina Masjid Ar-Raya. Sementara tentera Islam dalam kalangan Ansar pula ditugaskan menggali parit dari Bukit Zubab ke Bukit Bani Ubaid. Itulah dia. Itu tentang saiz khandak tu, saiz parit tu adalah tadilah mengikut pendapat 3 pendapat tadi. Tadi diceritakan Ustazah berapa lama siap parit tu Ustazah? Ada yang kata berapa hari je, 6 hari je. Ada yang kata 15 hari. Ahli sejarah lah. Ada yang kata sampai sebulan. 2 minggu. Kan Kasum? Kan ada yang kata 6 hari je. Tentera Muslim, ketua dia Rasulullah lah. Pembawa panji-panji, itulah dari orang Muhajirin, iaitu Zaid bin Harisah. Kan siapa Zaid bin Harisah ni? Kan anak angkat Nabi kan? Pembawa panji Ansar, ada pembawa panji daripada Ansar ialah Sa'ad bin Ubadah. Pemangku Presiden Madinah, sebab Rasulullah dah tak ada, maka yang mentadbir Madinah ialah Ibnu Ummi Maktum. Siapa dia tu? Ibnu Ummi Maktum tu siapa? Biasa dengar tak nama dia? Sepupu Khadijah. Yang dalam Bukan Naufal, bukan Ummu Maktum yang Buta tu. ke? Yang buta tu. Buta tu lah, anak dia lah. Anak siapa? Anak yang buta tu lah. Ibni kan? Ummu Ibnu Ummi Maktum yang buta tu kan? Yang buta. Ya. Yang ada ayat yang turun kerana dia abasa wa tawalla. Tengok dia boleh ganti Rasulullah, pemangku Presiden Madinah. Presiden tak ada, pergi masuk perang, dia ganti. Dan banyak peperangan kita tengok, dia yang menggantikan tempat tu. Bilangan tentera 3,000 je. Dari pihak Muslimin ni, tentera Muslimin. Yang terkorban ada 8 orang. Kalau tentera musyrikin pula, ketua dia siapa? Abu Sufyan lah. Abu Sufyan bin Harb. bin Harb. Memegang bendera dia Utsman bin Abi Talha. Bilangan tentera dia 10,000. Bandingkan dengan ni, berapa kali ganda kan?
kelengkapan perang dia 1.500 ekor unta, 300 ekor kuda, terkorban hanya 4 orang. Belah kita ni Muslim tak ada pun. Tak ada kuda apa. Tentera pakatan, yang kata tentera Ahzab tu terdiri daripada ni lah. Tadi yang seperti disebut oleh Rasul tadi, iaitu musyrikin Quraisy, Yahudi Bani Nadir yang menetap di Khaybar. Mana dah diusir ni. Yahudi Bani Khaybar ni menetap, Bani Nadir ni menetap di Khaybar setelah mencabul piagam Madinah. Mereka Rasulullah usir ke Khaybar. Itu Yahudi Bani Quraidah pembelot kerana masih menetap di Madinah. Pakatan gabungan kabilah Arab. Pakatan gabungan kabilah Arab ni ramai lah kan. Bani Amirnya, Bani apa ni? Daripada Quraisynya, daripada Ghatafan, daripada itu yang dikatakan Ahzab ya, mana berlakunya ialah pada bulan Syawal. Macam mana Ahzab, perangan Ahzab ni? Macam mana mereka boleh mencapai kemenangan? Iaitulah Allah datangkan dengan tentera Allah lah, iaitu berupa angin kencang. Itulah yang Kak Su baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matullahi alaikum iz ja'atkum junudun. Wahai orang beriman, kenangkanlah nikmat Allah kepadamu semasa kamu didatangi tentera Al-Ahzab. Lalu kami hantarkan kepada mereka angin ribut. Itu tentera Allah. Ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan. Kami hantarkan kepada mereka angin ribut, rihan wa junudan lam tarauha, dan angkatan tentera daripada para malaikat yang kamu tidak dapat melihatnya. Wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Itulah mereka mencapai kemenangan. Ustazah, kalau kata kita tengok secara logik lah kan, kena angin taufan tu, kalau tidak semua kena. Tapi oleh kerana ada kandak tadi tu, sebelah sana je kena. Dia orang tak boleh seberang kan. Jadi ada satu dalam pembacaan dia kata maknanya macam-macam border je. Nabi tak kena sebelah sana, dia kena yang angin kencang. Pertolongan Allah kan. Yang pertolongan Allah lah. Kalau barat kau kencang angin kan semua kena kan. Tapi pertolongan Allah lah. Di border dia kandak tadi dah, dia orang tak boleh lompat ke ni lah. Border tak boleh lompat ke ni. Ini sahabat Nabi Huzaifah menceritakan. Pada semalam dia kata gelap malam tu dan gelap gempita dalam perang Ahzab ni. Tentera Abu Sufyan berada di atas bukit. Tentera Abu Sufyan tadi kita kata dia ketua kan, ada atas bukit. Pasukan Yahudi Bani Quraidah ada di bahagian lembah. Dia kata apa itu, kami risaukan keluarga kami kerana angin yang bertiup sungguh kencang sehingga kaum munafik meminta izin Nabi SAW untuk pulang dengan alasan rumah mereka kosong. Bagi nak izinkan, dan mereka yang munafik ini lari dan terus menyembunyikan diri. Itu alasan orang munafik. Lepas itu Rasulullah memeriksa barisan tentera dan berkata kepada nilah Huzaifah tadi, cuba
selidiki keadaan musuh. Aku berangkat dan melihat kemah-kemah musuh berterbangan ditiup angin yang sangat kencang. Macam Datuk tadi kenal sebelah lah kan. Maknanya tentera musuh ni semua kemah-kemah mereka berterbangan dan angin sangat kuat. Musuh lari berundur. Lalu aku kembali dan menghadap Rasulullah. Jadi Huzaifah tengok cerita tu, balik cerita kepada Rasulullah. Ceritakan tu lah hal angin kuat tu. Jadi maknanya Allah menghantar menghantar tentera dia itulah angin yang sangat kencang. Terbang habis katanya. Terbang habis khaimah, terbang habis segala periuk apa semua ni. Habis. Jadi kejayaan menangkis serangan tentera bersekutu tadi itu menunjukkan bahawa kaum muslimin berada dalam situasi yang amat kukuh. Mereka tidak lagi dapat digugat oleh mana-mana kekuatan musuh. Bahkan bangsa Arab tidak lagi sanggup menghimpunkan sesuatu pasukan yang lebih ramai daripada tentera Al-Ahzab. Bangsa Arab tidak lagi sanggup menghimpunkan sesuatu pasukan yang lebih ramai daripada tentera Ahzab. Sebaik saja mengusir tentera musyrikin dari Madinah, Rasulullah bersabda, bermula pada hari ini kita yang akan menyerang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Kita pula akan bergerak menuju mereka. Maknanya start daripada perang Ahzab lah. Maknanya kalau perang sebelum ni mereka menyerang kita, kata Nabi, setelah ni mereka tak serang kita, kita akan serang mereka. Jadi dikatakan bahawasanya Abu Sufyan dan tentera dia makin jauhlah meninggalkan Madinah dengan kekalahan lah. Kalahlah mereka. Ahzab ni. Perang Ahzab ni mereka kalah. Namun tugasan Nabi dan tentera sahabat belum lagi selesai. Ini mereka memerangi pembelot yang menjadi musuh dalam semua ketika perang Khandaq, iaitulah kaum Yahudi Bani Quraidah. Banyak aku pula kalau makan goreng ni. Okey. Itu je lah kot saya nak yang saya tambah pun. Ada lagi satu saja, kalau kita ingat ada satu cerita yang sahabat Nabi ni dia dah masuk Islam tapi kaum musyrikin dia tak tahu. Jadi Nabi kata pergi balik dekat kaum tu, bagi batu api, ceritakan sebagai ini pakatan kan, pakatan mestilah nak timbulkan ragu-ragu antara Yahudi Quraisy kan, dia banyak kumpulan. Iaitu ada satu saya terbacalah yang nama dia Nuaim ni dia kata apa nama dia, Rasulullah kata pergi balik kepada kaummu, bagi batu api, dia kata bagi supaya dua ni tak bersekutu lah. Itu salah satu cara jugalah kata Rasulullah apa nama pertolongan Allah dalam ni lah. Apa? Dia meragukan pakatan tu lah. Dalam bilik mak. Strategi juga lah tu nak. Strategi. Nuaim bin Mas'ud ya. Nuaim. Jadi dia memanglah kalau bersatu memang kalah lah kan, tapi nak timbulkan perasaan tu syak orang ke Yahudi dengan Quraisy kan, dan banyak kumpulan. Kalau ikut di sini dia menghasut dua-dua ni lah, Bani Quraisyah dan juga musyrikin Quraisy kan. Kalau ikut yang kita baca lah ni. Jadi dia pergi musyrikin Quraisy dia kata macam ni. Dia pergi kat Bani Quraisyah dia kata macam ni. Itu tapi dia masuk Islam memang dia orang tak tahu. Dia orang tak tahulah kan. Itu kan. Tapi itulah satunya, maknanya kan kalau tak bersatu tu kemungkinan kalah lah. Maknanya kita ni itu ceritanya.
nak bawa pengajaran ni kan. Kalau kita basik antara kita pun tak percaya satu sama lain, kita akan menghadapi kalah. Kita tak kuat lah, tak strong kan. Itu satu ni kita nampak lah. Lagi satu Ustazah saya nak kongsilah, saya baca dalam ni, dia kata dalam keadaan yang tegang ni, dia kata di Bani Quraizah, iaitu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah, telah dihasut oleh Huyai bin Akhtab memerangi kawasan tempat tinggal di Madinah yang didiami oleh wanita-wanita dan anak kecil. Jadi Bani Quraizah telah melanggar perjanjian mereka dengan Rasulullah dengan membuat keputusan tersebut tadi itu kan. So beberapa orang Yahudi dilihat menyusup masuk untuk menyerang dari belakang, sebab Bani Quraizah ni kat belakang tu kan. Walau dia kata tempat yang dia nak serang tu sekarang kan semua kaum muslimin kan ikut Nabi yang 15 tahun ke atas. Jadi yang tinggal kanak-kanak dan perempuan. Jadi diorang ni cuba menyerang yang kanak-kanak dan perempuan tu, tetapi berjaya dihalang oleh dengan keperwiraan, dia kata Safiyyah binti Abdul Muttalib. Beliau berjaya membunuh mereka dan Bani Quraizah yang melihat dari jauh menjangka Rasulullah telah meletakkan askar pertahanan dari belakang. Keadaan menjadi selamat seketika. Dia kata gitulah, maksudnya ada lagi yang kaum wanita pun menunjukkan keperwiraan lah. Banyak yang membantu lah kalau dari segi sini dia kata kat sini. Kalau ini yang membantukan, jadi dia kata itu lepas tu baru yang munafik tu ya nak pergi konon nak jaga anak-anak tu kan, macam tu lah. Tapi sebenarnya dah ada orang menolong lah di sini. Safiyyah binti Abdul Muttalib yang menunjukkan dia berjaya membunuh orang-orang yang berjaya menyusup tu lah. Kena sikit nak kongsi. Itu yang saya ada sikit menunjukkan wanita pun ada memainkan peranan ni Rus dalam peperangan ni. Kan dia sanggup bunuh kan, sampai bunuh kan. Dia dapat bunuh. Dia berjaya bunuh. Mak kuat dia, berjaya bunuh. Mereka maknanya ramai lah kata Ustazah, tapi dia tak cerita berapa orang lah. Dia kata beliau berjaya membunuh mereka. Maknanya ramai lah, bukan satu. Tapi dia saudara tak Rasulullah tu kan? Safiyyah binti Abdul Muttalib. Mak saudara Rasulullah. Dia cuba masuk berjalan dari belakang, mana belakang. Bani Quraizah belah bawah. Dari peta ni. Saya duduk mesti lihat ni Bani Qainuqa duduk kat mana? Itulah saya tengok peta ni tak nampak lagi. Siapa Ustazah? Bani Qunaiqah. Bani Nadir aja nah, Bani Qunaiqah duduk kat mana? Dia dah halau keluar awal-awal Ustazah. Oh, awal-awal dah kena halau. Dah awal. Sebelum Bani Nadir, Bani Qunaiqah dah dihalau ke Khaybar juga. Ke Khaybar juga kan? Ya. Sebab tiga puak ni ya. Ni apa ni? Yahudi ni tiga puak ni ya. Okay, ada lagi nak ditambah ke apa? Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Umi ni Ustazah, 2 minggu dah saya dengar. Jadi terima kasih pada Kak Bat yang itu dah terangkan semualah tentang soal Ahzab. Tadi Kak Som yang terangkan penyelebaran berkaitan dengan perang Al-Ahzab. Ustazah kan? Tadi kebetulan Umi ni pergi ke Karangkraf. Ada seminar, pergilah wakil tahfiz. Jadi Umi belilah buku Ustaz Fazrul ni Ustazah, buku ni. 114 surah sinopsis ni kan. Jadi Umi suka ni bila baca lah, bila balik ni ada kelas ni. Jadi kan dibuat dalam bentuk macam gini Ustazah. Dibuat dalam bentuk minda tau.
Jadi kalau tentang surah Al-Ahzab tu apa je yang patut kita bincangkan. Kemudian tadi Umi tengok dekat dalam yang Datin hantar tu mungkin ada perbezaan ayat lah sikit kan. Ya, perbezaan ayat. Jadi dekat sini sebenarnya ada yang buku lain dalam buku Arab pun ada macam gini Ustazah. Maknanya tiap surah tu dia berikan dalam bentuk perteminda. Itu satu. Kemudian yang kedua, tadi Umi beli jugalah buku apa ni. Ni buku Quran Time tu sebab Umi punya tak cukup lagi berada 19. Tadi beli banyak lah sampai 27 dah rasa tadi. Jadi semua apa? 27 kan 30? Semua berapa tak tu? lagi belum keluar tu. Oh. Sampai 27 baru Ustazah. Lepas tu kan bila Umi duk baca-baca ni sebab ada kumpulan lain pun Umi baca jugalah tentang tadabbur ni. Jadi macam mana Ustazah Umi nak cadang macam ni? Sebab bila Umi tengok kan dekat dalam nota My Quran Time ni, jadi kalau kita baca kat sini pun kan macam ayat demi ayat, kadang satu hingga ayat 3 dia beri tentang misalnya dia sebut tentang orang munafik macam gini, tentang orang mukmin macam gini, mukminat kan apa yang kita ni. Rasanya kupasan dia tu Ustazah kita baca pun dia ringkas je tapi boleh kita faham dan kita senang nak menyampaikan. Rasa Umi lah Ustazah. Sebab ini kita semua boleh beli kan. Jadi nak baca dia di samping kita baca buku Ustaz Syahri ni kan. Kita baca Ustaz Syahri tapi Umi cari dalam ni tak ada surah Al-Ahzab ya Ustazah ya? Ya. Tak ada surah Al-Ahzab. Cari tu tak jumpa. Banyak kosas je. Kosas yang banyak. Betul. Kosas banyak. Ya, Umi Dia nak cari mana surah ni. Jadi kan Umi nak cadang je lah Ustazah sebab kan kita ni nak, yelah Umi lah dulu ikut Quran Time tu tapi tak ikut semua juga. Jadi kalau kita baca kat sini pun kita ingat-ingat balik kemudian Ustazah tambahlah daripada tafsir Ibn Katsir ke tafsir Al-Munir kan. Jadi kami baca kat sini. Jadi sebab Umi tak perlu juga ingat nak baca apa lepas Kak Bat baca jadi sambil baring kan duk baca yang mana yang nak tambah-tambah tapi tadi sebab Kak Som baca surah perang Al-Ahzab kan. Perang Ahzab tak adalah kat sini. Dalam ni tak ada cerita ni. Perang tu begitu detail sampai ke berapa apa ni lebar tu parit pun tak dicerita kan. Kemudian cuma dicerita kat sini Perang Ahzab dipanggil juga Perang Khandaq. Itu adalah. Tapi itu pandangan lah Ustazah, pandangan saya lah Datuk. Jadi maknanya tak adalah kita nak cari kat internet. Saya kalau cari internet tu tak berapa gemar. Kalau macam gini memang dah disahkan oleh pakar-pakar. Kemudian dalam ni pun ada Ustaz Abdullah Bukhari kan Ustaz kan? Ustazah kan? Dan dia pun salah seorang juga daripada ni. Jadi tadi ada Ustaz Tamizi Ali, ada Ustaz Fazrul. Jadi saya rasa macam nak ingat balik. Itu pandangan lah. Pandangan saya Ustazah. Kalau Ustazah terima, kalau kawan terima, Alhamdulillah. Tapi dua ni lah saya rasa pentingnya. Kita elok beli ni sebagai dia punya apa yang nak dibincang-bincangkan tu dalam surah ni. Apa saja yang ada. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 perkara yang kita elok bincang dalam Ahzab. Betul Ustazah pun nak ulang-ulang ke kemudian samping tu buku Ustazah buat tu pun saya baca juga Ustazah. 14 surah tu kan. Jadi kita rujukkan 3 ni. Jadi kita tak ada apa tu banyak nak baca. Tahu lah orang lain Ustazah Umi memang tak jam nak baca. Kalau sini Umi suka Datuk tahu sebab bedanya memang dia kata kupasan, sinopsis, kemudian apa kita yang perlu buat ya kan. Macam tu Umi sukalah ni. Begitulah pandangan Datuk, itu pandangan Umi lah tu Datuk. Cubalah dengan bersemangat tadi awal-awali. Ya, saya pun ada biasa sebut dalam kita punya hari-hari yang lalu lah. Sudah sampai masanya bagi kita. Saya kata sudah sampainya masa bagi kita untuk kita ada rujukan, ada kitab macam tafsir lah tadi tu kan yang Umi tunjuk tu. Kita boleh panggil kat situ. Dia kalau kita beli semua tu berapa ratus tak tahulah kan. 24 kali 30 lah Ustazah. RM24. Pergi kat situ dia potong. Potongan. Jadi 700 lebih lah. Sekurang-kurangnya kita beli sikit dulu ke apa ke kan. Mana kena ada lah tempat rujukan kita.
Dengan kita tak boleh hanya memada dengan Quran terjemahan. Terjemahan saja. Ya. Bagilah ada satu-satu yang kita pegang kan. Sikit kita tambah Ustazah, macam Ustaz Halim kan pagi sebelajar dengan dia. Dia kata Umi, kita ni satu tak laki, kita baca lah dengan kawan kita ke dengar suami kita. Yang kedua tu kita tadarus tu baca ramai-ramai lah Ustazah kan kita buat tu. Yang ketiganya dia kata kita tadabbur lah pula walaupun satu ayat kan. Jadi kalau ikut kat sini kadang 3 ayat je Ustazah. Baca sikit-sikit dah. Tak tahu. Itulah pandangan Umi lah Ustazah. Ya dah. Terima kasih Ustazah, maaflah semua ya. Okey. Ni buku tu 30 juzuk dalam satu buku ke Ustazah? Ada sesa. Satu-satu tapi dah keluar lagi 28 dan 30 belum lagi. Oh, satu juzuk satu buku. Quran time dululah ikut je Quran time dulu. Macam Quran time lah, satu juzuk. Kalau Ustazah channel lain pun tak apa, tapi Umi esok tu simple derah sikit nak baca sambil baca. Gitulah elok lah, mana ada satu lah kitab yang kita rujuk. Terujuk kan bila baca. Nak menambahkan ilmu kita kan. Satu Ustazah kan Umi dengar Ustaz Dr. Ghazali Nawawi arwah ke Ustaz kan Ustazah kan. Jadi Cik Jah ceritalah dia kan baca tafsir Hamka Buya Hamka tu 40 tahun Ustazah baru habis berapa bulan 2 bulan katnya baru khatam kat rumah dia dengan kaedah semua dia meninggal Ustazah. Elok habis 40 tahun. Yalah. Dengan anak-anak tu baca sekali. Baca dia baca usrah, kumpulan usrah dia. Jadi Umi suka sangat Ustazah cakap macam tu tadi. Ikutlah Ustazah nak tafsir Al-Munir ke tafsir apa, Umi ikut je. Tapi ialah di ujung-ujung ni. Kemudian kan sikit dari Ustazah tadi bila Umi cari baca lagi daripada ni buku ni Ustazah Tadabbur Amal ni kan. Adalah benarnya ada kat dalam ni dia, dalam soal azab ni dia suruh kita baca Hasbi Allah sampai muka surat kan dia satu muka surat Ustazah kan. Kemudian ada pula dia suruh kita banyak berzikir, ada semua ni dalam ni lah. Tak dia azab tadi tu kan ada sampai ayat 73 Ustazah kan. Ada satu-satu Umi tengok dia tadi. Tak, ini saja nak apa beri semangat kat Umi sendirilah benarnya Ustazah. Cubalah Ustazah cakap pula. Banyaklah Umi bagi semangat lah ni. Bagi kitab lah membaca. Ini Ustazah di ujung-ujung usia. Semangat. Memang kita kena pergi ke arah itu dah. Tak cukup dengan kita baca Quran terjemahan sahaja. Kita kena ada juga rujukan kita. Saya dah beli dah juga tapi tak cukup lagi. Quran time tu. 15 ke 20. Itulah. Jadi apa lagi yang kita boleh habislah mengenai azab ah. Kau macam mana? Dari satu buku pula. Ustazah tadi kan semalam lah Ustazah tu yang Ustaz Alim baca doa yang ujung-ujung tu Ustazah cari pula tak jumpa buku Dr. Zul yang doa suruh baca tiap-tiap hari tu Ustazah yang dia kata apa yang dia suruh kita baca di akhir tu dah nak nangis Ustazah tak boleh cerita dah ni. Aduh yang ujung-ujung dia kata kita baca doa nanti kejap tengok sini kejap Ustazah ya. Allahumma salli Muhammad. Benarnya dah berpeluh ni. Saya duduk nak menangis ni. Yang kita baca doa semenjak di hujung ayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al khairu a'marina awakhiraha wa khairu a'malina fawatimaha wa ja'al khairu ayyamina yawman. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur kami adalah pada penghujungnya dan sebaik-baik amalan kami sebagai penutupnya dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari di mana kami jumpa dengan kelak. Itu Ustazah, tapi saya dah tak ada buku ni, dia dah jual dah. Dulu free banyak saya tahu. RM2-4 dah Dr. Zul sekarang ni.
Dulu tu free saya banyak dah dapat, tak ada dah. Habis dah. Kawan-kawan kalau boleh rujuk, kalau ada buku yang saya bagi pada setengahnya. Ni doa apa ni? Tadi tu. Doa mustajab. Ada. Dalam doa mustajab tu ada tu doa tu. Ada. Ada tu nanti nak Doa bagi tengok. harian. Setiap hari kita baca doa ni, yang ni. Hari ni doa ada doa tu. Ya Allah ya Rabbi, tak apalah, Ustazah doakanlah ke Allah beri kekuatan. Okay, itu je lah Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Umi. Ada siapa lagi nak ni? Masuk asal. Apa nama? Just ni je nak confirm kan aja. Nak confirm. Balik azab sebelum kita habis lah. Dia mulanya kerana tadi Kak Sun sebut Madinah ni dihalau ke utara kan. Mulanya azab perang ni kerana dia orang tu marah kan saya. Bani Nadir ni dia kena halau Rasulullah. Kena halau dia marah lah. Dia marah, Bani dendam marah tu yang dia ajaknya dia orang kumpul serang Bani Madinah. Itulah tujuan mula-mulanya ya. Betul ya? Okey. Timbul perang tu pasal tu lah tu. Sebab awal peperangan hasil pujukan pembesar Yahudi Khaybar terhadap musyrikin Quraisy dan suku Ghatafan untuk memerangi Rasulullah dan menghapuskan kerajaan Madinah. Akhirnya kedua-dua pihak bersetuju membina Pakatan Ahzab. Yang puncanya ni lah. Yahudi Khaybar, Yahudi Nadir ni kan? Nadir ni ya, yang diusir ke Khaybar. Mereka ni pembesar Yahudi Khaybar pujuk musyrikin Quraisy dan suku Ghatafan. Pujuk musyrikin Quraisy dan suku Ghatafan mula-mula tu untuk memerangi Rasulullah dan menghapuskan kerajaan Madinah. Jadi kedua-duanya akan setuju. Setuju. Bina Pakatan. Lepas tu ajak lagi lah yang lain-lain. Ajak lagi. Kan puak-puak lain. Ajak ramai. Itulah mulanya. Itulah mula dia. Terima kasih. Lagu seperti kita lihat ya, yang kita duk baca hari ini, berdoa Allahumma ya munzilal kitab, apa semua tu. Dari perang azab ni. Dari perang azab. Ya. Itu. Ya, itulah pada waktu Nazilah. Pada waktu apa ni? Tentera muslimin terus berdoa agar Allah mempermudahkan keadaan mereka. Berdoa tu adalah Allahumma munzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab. Itu misalnya Nazilah. Dalam Nazilah yang kita buat tu. Nazilah yang kita baca tu. Itu ada sebut ahzab kan? Sebut ahzab tu yang di akhir tu. Baru nampak lah, yelah ada kaitan pas perang ni. Munzilal kitab, ya hazimal ahzab. Ihzim al-ahzab. Ihzim. Tu, al-ahzab lah. Ustazah, Assalamualaikum. Salam. Ya. Alah, handphone saya ni entah macam mana pun. Tak tahu nak buka dah tak boleh. Dengar tak Ustazah? Dengar. Dengar. Tapi tak boleh nak buka. Suara je ada. Entah je macam mana dia. Dengar. Maaf ya. Apa yang Puan Hajah Sum buat tadi, surah perang azab tu memang cantik lah. Jadi saya tertarik dengan buku yang kita duk baca ni lah, di bawah Keduhan Kisah Al-Quran ni. Kalau ikut pendapat Ustaz Syari, pengarang dia tu kata, ini cakap dia lah ya, kesimpulan yang dia buat mengenai bila kita nak mentadabbur ayat ni. Jadi bila kita cuba buka, saya tak ada buku surat lah pula dalam buku ni. Bukan surat berapa? Bukan surat apa? Belakang sekali. Taklah belakang sangat. Tapi tak ada buku surat. Kalau surat doa tu ya? 5T. Jumpa tak? Di belakang tu.
Profil syarikat 322 bukan 322 dulu. Profil syarikat. Dia tak ada buka surat. Bukan muka surat 322. Bukan muka surat 322. Betul belakang. Jumpa dah? Ya, 322. Yang ujung tu lah sama. Dah belakang dah habis cerita dah ni. Oh, tanpa syarikat. Profil annex lah macam syarikat tu. Kata oleh penulis dia Ustaz Syahri Rahman tu. Buka satu muka lagi. Di belakang. Jumpa dah 5T. Mengapa dia? Dia nombor muka surat dia tak ada. Selepas 322 kita kata 323 lah, 324 lah kita letakkan. Jumpa dah? Ada. Tajuk 5T tadabbur tu kan dia kata 5T kan. Jadi eloklah dalam kita mengulas sesuatu ayat itu, kita sentuh 5 perkara yang dia sebut ni. Kita sentuh 5 perkara yang dia sebut ni. T pertama ialah tilawah. Kita baca dan dengan tartil ayat yang kita nak baca tadi. Sebab saya masuk lewat sikit, saya tengah Puan Sum dia cerita perang Ahzab. Yang kedua, kita tafsir kan ayat yang kita pilih tu mengenai tajuk-tajuk berkenaan tu. Jadi kita tafsir, kita membelit terjemahan atau karya tafsir. Yang ketiga, kita tadabbur. Inilah memerhatikan dengan mendalam kaitan ayat dengan diri dan kehidupan. Jadi maknanya ayat-ayat yang kita baca tu dia banyak menyentuh tentang diri kita dan kehidupan kita. Macam perang Ahzab tadi pun kita teliti, maknanya memerhati dengan mendalam kaitan ayat dengan diri dan kehidupan. Yang keempat, tazakkur. Tazakkur ni maknanya macam itulah. Ayat cerita mengenai perang Ahzab tu mungkin menghafaz ayat untuk diamalkan dalam kehidupan. Jadi kita carilah ayat-ayat ataupun doa-doa yang berkaitan macam tadi yang Ustazah kata tu. Ambil dalam buku apa Ustazah? Alah, doa harian tu yang Ustazah bagi tu. Doa mustajab. Doa mustajab tu. Banyak dalam tu. Tak payah nak cari buku lain dah bagi saya lah. Hari-hari tengok buku tu boleh hafaz. Jadi kita ambil sikit doa dalam buku tu, kita sesuaikan dengan ayat yang kita baca supaya kita boleh jadikan sebagai amalan harian. Kemudian yang kelima, tabligh. Tabligh ni maknanya kita menyebarkan kebaikan ayat ini kepada orang lain. Ini pengajaran istinbat yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Jadi maknanya bila kita sentuh 5 perkara ini, maknanya lengkaplah kita punya tadabbur tu. Saya nampak macam itu je lah. Jadi untuk memudahkan kerja kita. Kan? Buku apa kita nak semak, apa semua, di samping yang utamanya Quran dan tafsir, itu memang kena ada lah. Kemudian buku-buku tafsir yang lain yang kita ada. Jadi kalau setiap kali buat nak kena beli buku baru, payahlah juga. Kan? Setakat buku tafsir yang ada tu, sebuah ada. Macam saya ni, saya ada untuk saya Ibnu Katsir. Itu buku Melayu. Ibnu Katsir. Munir. Tafsir Munir. Boleh lah. Cukup lah bagi saya 2 tu kalau dah boleh buat semakan. Kemudian kita boleh buatlah satu tugasan kita lah. Saya rasa dah cukup. Sebab bila kita buat persembahan, kawan-kawan tambah lagi. Ustazah pukuhkan lagi, Ustazah bagi maklumat lagi. Jadi maknanya lengkaplah kita punya tadabbur. Itu pendapat saya lah yang saya nampak. Okey Ustazah? Ya. Jumpa tak? Jumpa kan? Ada. Ustaz Syahri kata tu sebagai satu panduan pada kita lah untuk kita nak tadabbur ayat-ayat yang kita baca tu. Pertama kita baca dulu dengan tartil, bertajwid, bermakhraj elok apa semua. Lepas tu kita tafsir, kita belik lah, kita tengoklah terjemahan dia. Lepas tu kita tadabbur lah dengan menggunakan kitab tafsir yang kita ada tu, sebuah pun cukup dah. Boleh dah tu. Ya. Lainlah kalau nak buat master PhD tu kenalah banyak buah sikit buku. Kemudian kita tazakkur kan ayat tu. Jadi ayat-ayat tu mana yang boleh dijadikan doa dan sebagainya.
ataupun ayat tu ada keadaan boleh tak kalau buat sebagai kata-kata hikmat kan untuk pegangan kita. Dan yang kelima, kita sampaikan kebaikan ayat itu kepada orang lain. Itulah je Ustazah. Maaf. Ya. Tak boleh lah handphone ni dah tak boleh tak erti nak buka bila dengan suara je. Tak apa. Ya, Ustazah. Okey. Tak tahu nak urus. Hmm. Okay. Ustazah, Dengar terima kasih. suara tak apa. Dengar suara. Suara dengar ya. Ini dah blank. Dengar Hitam jelas. habis semua dah ni. Hitam je ni. Jelas, Duduk kat jelas. stand ni. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Okey, ada lagi nak ditambah, ada yang bagi pandangan ke macam mana? Ustazah, Umi ambil lah buku doa ni. Cuma Umi tak apa faham nak baca doa tu kan baca Arab reti lah. Ada juga Bukan lagu saya Ustaz dah yang bagi, beri dulu tu. bukan saya dah bagi makna. Dah Ustazah habis. ada banyak makna. Tak Ada habis kan? bagi. Habis tak? Saya Habis. 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 Habis kan? Habis. Oh, Bagi habis. makna habis. Oh, saya lah tak habis. Kok Umi punya ni yang ni kot, yang hak mula-mula kan. Saya tak bermakna lagi kot. Yang belum bermakna kot. Ni yang belum bermakna. Ada yang dah Yang ada makna ya? Oh. Apalah, insyaAllah lah muncul gagah lah tengok ni. Ada sebahagian tak ada makna, Ustaz dah tulis tangan. Ya. Ada yang dah tulis, saya tulis makna tu masa Ustazah beri-beri tu saya tulis. Tapi boleh ada, tapi tak semua. Tak apalah Ustazah, terima kasih. Kalau kita nak study pun boleh juga doa tu. Siapa ada dia cakap dalam bahasa Arab kan, dia kata 3 kali salah samarat. Ada dia kata ada dia sebut tentang apa ni doa tu dia datangkan hadis Rasulullah. Kan kita nak baca juga hadis tu kan. Patut dipelajari lah juga tu doa-doa tu. Mana-mana yang kena baca, mana yang tak kena baca kan. Ada yang dia kata pada hari apa tu, ada hari Khamis macam ni. Ada dia suruh baca apa ni? Suruh baca qul huwallah kan. Pada apa ni? 6 kali qul huwallah kita baca. Dia ada cakap Arab di situ Dia cakap Arab, dia kata suruh baca 6 kali, mana 6 tempat lah. Tu dia cakap dalam bahasa Arab, ni kita pergi baca sebagai doa. Tak kenal lah. Marat tu baca doa sekali. Marat. Mula macam tu. Tu nak kena study juga sekali lalu. Kalau nak berterusan istiqamah dengan doa tu kan. Saya istiqamah dengan buku tu je, 2 buku tu. Zikir berganda dengan buku doa mustajab. InsyaAllah. Semua ada kan zikir hari tu, semua ada ke Ustazah? Berganda tu kan saya bagi seorang satu. Ni doa mustajab semua tu. Umi dapat tak? Mana Umi dapat tak yang macam ni? Yang ni Ustazah dah baris bagi. Ya, yang merah ni. Dulu yang kali kedua saya dah bagi kali kedua. Kali pertama yang ni. Yang tu macam mungkin tak ada. Yang kali kedua Ustazah. Yang merah tu. Makna dah habis dah. Makna dah letak semua dah. Yang ni semua letak yang ada. Ada makna ya? Oh ya. Ya, Ustazah tulis Jawi dalam Jawi ni. lah. Jawi mana dia kata cadang dulu nak dicetak. Ada seorang apa ni? Orang Datuk Zakiah ke yang kerja dekat Shah Alam, Mahkamah Shah Alam tu. Dia lah dengan saya kata ingat nak kita nak cetak lah kan. Doa ni dah buat dah lah namanya dalam bahasa Melayu ni, dalam bahasa Ruminya makna tu. Tapi itulah tak sampai hajat. Tak sampai. Nak suruh insyirah buat pun dia orang buat pulai. Dia tak ada. Nak ni lah juga. Nak dibukukan juga makna dia semua tu. Boleh kau ya Ustazah, boleh kalau macam kita contoh Ustazah dah tulis tu. Kan komputer pun ada tulisan Jawi tu. Kita buat boleh tak apa? Tak tahu kalau boleh, kalau ada usaha. Tuan buku ni.
Tuan buku ni bagi kebenaran ke? Tuan buku ni dah lama dah ni saya tengok tu sebab Universiti Azhar siapa dia punya rektor Makna Universiti boleh. Azhar tu yang apa ni? Yang apa ni dia akui lah makna doa mustajab ni kan. Segala Haqqaquhu puji. Syekhul Azhar. Syekhul Azhar yang ni. Buat dia. Saya ambil daripada buku tu lah. Buku doa-doa tu. Esok kita tengok Ustazah. Boleh. Kalau tu lah memang amalkan sajalah tu. Maknanya merangkumi dah doa kat dalam tu macam-macam. Saya rasa kan dia ada satu buku khas kan Ustazah ni. Saya pun duk pakai ada buku buku Ustazah. kecil je. Buku khas ya. Buku dia kecil je. Buku kecil je. Banyaklah doa-doa lain lagi tapi ini sebahagian lah muka surat dah akhir dah tu 200 lebih dah tu. Rasa macam ada satu buku lah. Buku kecil. Ini buku surat dah banyak. Saya pun pakai buku ni je. Buku besar Ustazah juga. Memang. Tak ada gambar. Dah dapat nampak. Tadi nampak gambar? Dah. Dah tutup, buka semula. Nampak gambar. Tutup, baru buka. Nampak Ustazah dah. Tak tahu, insyaAllah. Ustazah nampak yang merah ni tadi kan? Ini yang lama, ini yang baru. Ni yang lama ni. Ustazah bagi dekat saya dua. Satu dekat saya, satu dekat mak saya. Mak saya dia buat balik kampung. Saya dengan dia sebab urut besar. Ini yang baru ada makna dia sekali. Betul ya Pak? Saya dapat. Ya. Saya yang baru Ustazah ada bagi segala puji. Okey, alhamdulillah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan. Ada. Tulisan Jawi ada macam mana nampak ke? Kat atas tu Ustazah ada tulisan Jawi. Kalau tak boleh baca Jawi memang tak boleh lah. Sebab Jawi, Jawi. Ya. Slow sikit lah. Tapi saya pun slow jugalah. Tapi boleh baca. Boleh baca. Alhamdulillah boleh baca. Tu saya boleh baca tu sekali. Makna tu duk bagi masa tu lah masa saya buat pembedahan tu saya bagi makna sikit. Alhamdulillah wassalam ala ibadihi alladhi istafa. Ada puji bagi ada ni. Semua ada sampai belakang Ustazah. Ustazah Fazia sampai belakang ada makna. Ya. Semua ada. Saya dapat nama. Dia mulakan dengan Widdu Yaumul Jumaat. Saya dapat yang tu lah sebab saya dapat yang awal tapi tak apa dah. Saya dapat yang tu tak apa dah. Yang ni mungkin yang dulu yang mula-mula kita kelas hijau tu. Hijau. Masa belum PKP gini. Tu lah kata. Okey. Rasa semua dapat kan? Berapa kali duk umum dalam kita punya perjumpaan tu dalam kelas tu. Rasa semua dapat. Semua dapat saya rasa cuma ialah. Ni masa surau lama. Bukalah esok hari Jumaat. Start buka pertama tu. Widul Yaumul Jumaat. Kita ada buat study sekali lah dalam 4-5 muka surat. Ada kita buat sekali. Betul buat dah. Bukan nak ni je nak baca bagi betul ya, nak baca ataupun makna dia sekali lalu lah. Semak kan kita semak. Semak. Ya. Lalu. Boleh. Okey. Betul. Adik turun adik. Okey ya. Okey. Cukuplah kita. Okey. Adik jatuh lah. Turun. Doa Ustazah. Okey ya. Auzubillah. Okey. Auzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna نستودعك يا الله ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن
ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا يسمع إلهنا يا الله إلهنا يا رحمن إلهنا يا رحيم. Asmaul Husna yang kita nak guna ini ialah Al-Jalil. Al-Jalil, wahai zat yang maha agung. Ilahana, ilahana ya Allah, ilahana ya Rahman, ilahana ya Rahman, ya Rahim. Antal jalilul ladzi tadhubul akbatu min jamalika wa tarta'idul quluba min 'azam wa jalalik wa tajalla lana bismikal jalil fala nara makhluqan illa wa qad sajada li'azamatika wa la nara jamalan illa mustamiddan min jamalika wa jammilna ya Allah jammilna ya Allah jammilna ya Allah bil afiyah wa zayyinna bit taqwa wa hab lana min mahabatika ya jalil innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jalil. Ya Allah, Engkau yang maha agung. Lebur setiap hati yang memandang kecantikan keindahan-Mu. Bergetar semua hati menyedari keagungan dan kebesaran wibawa-Mu. Perlihatkanlah ya Allah kepada kami rahsia nama-Mu Al-Jalil. Perlihatkanlah kepada kami ya Allah rahsia nama-Mu Al-Jalil. Sehingga kami tidak melihat satu makhluk pun kecuali sujud di hadapan-Mu. Juga tidak memandang keindahan kecuali bersumber dari keindahan-Mu. Ya Allah, ya Jalil, ya Jalil, ya Jalil. Percantikkanlah kami dengan afiat. Ya Allah, percantikkanlah kami dengan afiat dan perindahkanlah kami dengan takwa serta anugerahkanlah kami haibah dan wibawa yang bersumber darimu ya Allah. Ya Jalil, ya Jalil. Wahai zat yang maha agung, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim.